Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Anda kembali lagi ke saluran YouTube Hafiz Latif bersama-sama dengan saya, Hafiz Latif atau Bang Pis. Okey, jadi di bulan Februari ini, kami di Persatuan Butut Malaysia memilih tema titik perubahan untuk konten bertema. Seperti yang saya sudah maklumkan pada episod yang bulan lepas, kita menyediakan ataupun kita menganjurkan konten bertema pada setiap bulan supaya anda semua, rakan-rakan sama ada booktuber ataupun tidak, boleh menghasilkan kandungan masing-masing dengan mengikut tema yang telah pun kita tetapkan ataupun kita umumkan di media sosial rasmi Butut Malaysia. Jadi pada bulan Februari ini kita memilih tema titik perubahan. Dan kenapa kalau ini saya kongsikan kepada pandangan saya sendiri, kenapa kita menggunakan ataupun memilih tema titik perubahan ini, seperti yang kita semua sedia maklum, sepanjang tahun 2020 sehinggalah kini kita berada dalam fasa pandemik ataupun sudah pun beralih ke fasa endemik. Seluruh dunia dilanda wabak COVID-19 dan itu menjadi satu boleh dikatakan satu peristiwa yang bersejarah, yang besar, yang saya fikir berlaku bukan hanya kepada dalam kehidupan saya sendiri tetapi dalam kehidupan anda juga. Dan ada banyak sebenarnya yang saya mahu kongsikan, cuma saya harap sedikit perkongsian ini untuk tema titik perubahan ini mungkin dapat memberi satu refleksi diri kepada diri saya sendiri juga dan juga kepada anda, dan mungkin kita melihat apa perspektif yang positif yang boleh kita ambil daripada peristiwa yang berlaku ini. Jadi macam yang saya sebutkan tadi, kita maklum sepanjang tahun 2020 sehinggalah kini COVID-19 melanda seluruh dunia dan kita berjuang habis-habisan untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga, melindungi sesiapa sahaja yang kita sayang. Dan saya tak dapat tolak bahawa melalui peristiwa ini sebenarnya telah pun menjadi satu titik perubahan yang amat besar dalam hidup saya. Saya dah mengendalikan pelbagai bengkel dalam sama ada secara fizikal ataupun secara digital sejak sekian lama. Saya dah buat pelbagai acara dah sekian lama juga, dan saya bergelumang dalam industri buku pun sudah sekian lama dengan pelbagai cara. Tetapi saya mengacara juga, saya mengacara sendiri ataupun menjadi moderator, menjadi host, mengacara apa-apa majlis, semuanya dengan secara fizikal, walaupun ada sesekali itu dalam secara maya, tetapi itu semua adalah hal-hal yang saya selesa lakukan sepanjang tahun sebelum kita berada di fasa pandemik COVID-19. Tetapi tahun 2020 ketika pandemik COVID-19 melanda, inilah pada saya titik perubahan yang besar yang harus saya cepat-cepat beradaptasi dengan situasi ini, dengan suasana ini, dan ia telah mengubah, boleh dikatakan ia telah mengubah hampir 100% gerak kerja saya selama ini. Dan titik perubahan paling utama yang saya rasa adalah kalau dulu saya boleh dapat that personal touch tu sebab bila kita jumpa dengan orang kan, di acara misalnya, ataupun kita menjadi host, menjadi pengacara dan sebagainya, kita dapat bertemu secara fizikal, itu dia ada satu sentuhan lain. Bukan maksud saya bersentuhan tapi maksudnya dia ada sentuhan lain, sentuhan manusia, sentuhan manusiawi itu yang paling utama. Tetapi apabila kita terpaksa setahun dua ini kita terpaksa, saya terpaksa buat acara dalam talian, berjumpa orang melalui Zoom ataupun Google Meet, dan buat sesi seminar dan sebagainya, semua menggunakan Zoom dan sebagainya, ataupun paling tidak saya banyak mengendalikan sesi Facebook Live, Instagram Live, Twitter Space. Jadi semua ini sebenarnya telah pun mengubah gerak kerja saya, mengubah cara kerja saya. Dan secara tidak langsung, apabila saya mengendalikan, banyak juga mengendalikan sesi bengkel secara dalam talian. Ini yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ni.
walaupun dulu sejauh mana saya rasa saya sangat selesa untuk berhadapan dengan ramai orang, rupa-rupanya ia tidak menjanjikan saya begitu selesa untuk berhadapan dengan semua orang secara maya ataupun secara dalam talian. Dan setahun dua ini saya banyak sangat belajar bagaimana saya mahu mengendalikan sesi-sesi secara dalam talian ini dengan sangat baik. Walaupun saya tahu masih lagi ada banyak compang-camping, masih lagi ada banyak kekurangan di sana sini, tetapi saya mencari apa sebenarnya yang boleh saya lakukan untuk menjadi orang yang lebih baik, bercakap di hadapan kamera ataupun menjadi host ataupun menjadi moderator secara dalam talian. Dan saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan dalam episod kali ini untuk kita punya konten bertema titik perubahan ni, satu buku yang agak membantu. Saya tak kata dia sangat membantu saya sebab saya masih lagi dalam proses menghadam. Saya pun baca yang lambat, saya banyak kali bagi tahu saya pun baca yang lambat. Jadi walaupun saya mungkin dah habis baca, saya kadang-kadang kena ulang baca balik untuk saya dapat dan saya hadam betul-betul. Jadi sepanjang setahun dua ni saya bertemu dengan buku ini, Digital Body Language, How to Build Trust and Connection No Matter the Distance by Erica Dhawan. So saya membaca buku ini untuk mencari jawapan kepada apa sahaja yang mungkin telah pun saya kongsikan dalam video ini, yang mana saya mencari jawapan macam mana saya nak berhadapan dengan orang secara maya. Apa body language saya yang mungkin akan membuatkan anda yang sedang menonton sekarang ni tak selesa misalnya, ataupun ketika mengendalikan webinar, bengkel, online meeting, apa sebenarnya yang membuatkan orang mungkin tak selesa untuk bersama-sama dengan saya waktu itu contohnya. Sebab macam yang saya cakap tadi, secara fizikal, body language kita, bahasa tubuh kita secara fizikal banyak juga yang dapat kita interpretasikan. Tetapi bila secara maya ini, ada juga yang bahasa tubuh kita yang mungkin sahaja menghantar mesej yang lain, menghantar maksud yang lain. Jadi saya membaca buku ini, Digital Body Language ini, untuk memahami apa sebenarnya yang boleh saya buat lagi untuk membantu saya dalam proses berubah. Sebab kita bercakap tentang titik perubahan tadi kan. Sebab saya telah pun mengubah hampir 100% gerak kerja saya. Jadi saya harus menentukan bagaimana dengan perubahan gerak kerja ini membantu saya untuk terus kekal menjadi orang yang lebih baik, harapnya insya-Allah. Jadi saya nak kongsikan tentang buku ni, mungkin agak mengambil masa yang agak panjang, ambil masa yang agak lama. Jadi saya sarankan kalau anda mencari ruang untuk belajar memperbaiki diri, untuk belajar memperbaiki teknik-teknik ataupun skill-skill berhadapan secara digital, kerana kita berada dalam dunia digital juga sekarang ini, mungkin anda boleh dapatkan buku ini. Saya beli buku ni di waktu tu di Book Access. Kalau tak salah saya beli di Book Access mana saya tak ingat saya. Book Access di IKEA, di IKEA Ceras waktu tu. So boleh dapatkan juga buku ini. Dan saya harapkan agar semua orang yang mengalami titik perubahan dalam hidup dia sejak tahun 2020 sehinggalah sekarang, ataupun mungkin anda ada perubahan-perubahan yang akan berlaku di masa akan datang, saya harapkan agar kita semua dapat bertenang, bersedia untuk menghadapi apa segala titik perubahan yang ada, tetapi bertenang dan cuba lihat perspektif yang lebih positif untuk kita terus maju ke hadapan. Mungkin anda ada nak kongsi dengan saya juga tentang apa sahaja titik perubahan yang anda alami sepanjang tempoh mungkin setahun dua ini, ataupun sebelum itu pun tak ada masalah. Jadi jika anda ada sebarang perkongsian, boleh tinggalkan di ruang komen supaya kita boleh dapat sama-sama belajar, supaya kita boleh dapat sama-sama lalui titik perubahan yang berlaku dalam hidup kita ni. Jadi sampai sini dahulu. Terima kasih banyak kerana sudi bersama-sama dengan saya. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi dalam video yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Buku Gaya Hidup Kita.